Gambar apa ni? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kenapa cikgu nak paparkan SPRM pula hari ni? Siapa pula yang nak kena tangkap? Ini pula gambar murid-murid dan guru-guru pergi ke SPRM. Kenapa mereka pergi ke sana? Ada apa? Assalamualaikum murid-murid semua dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 5, tajuknya Konti MACCFN. Apa dia tu? Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan murid-murid dapat mengenal pasti dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Ini merupakan suasana di dalam studio rakaman ataupun studio untuk siaran langsung DJ-DJ yang bertugas yang suara mereka ke udara setiap hari dari awal pagi hingga larut malam. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita baca petikan. Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Seri Damai telah melawat ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun lebih dikenali SPRM di Putrajaya. Di sana, mereka dibawa ke konti My Anti-Corruption Channel FM macc.fm. Puan Diana masih bertugas sebagai juruhebah sambilan radio. Beliau bekerja di MACCFN di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Putrajaya. Puan Nora yang bersuara lunak itu ialah rakan sekerja Puan Diana. Puan Diana dan Puan Nora sangat komited dengan kerjaya mereka. Mereka sentiasa berusaha untuk menjadikan siaran ini sebagai pilihan pendengar. Mereka memberitahu pendengar bahawa MACC.FM ialah saluran utama dalam penyebaran mesej integriti. Kini, siaran MACC.FM mempunyai ramai peminat kerana pendengar mula sedar akan pentingnya penerapan integriti. Afifi ditemu ramah oleh juruhebah. Cikgu Zakwan juga ditemu ramah oleh juruhebah. Murid lain tekun mendengar siaran ini. Mereka mencatat banyak perkara tentang pendidikan integriti. Afifi menjawab soalan juruhebah dengan tenangnya. Dia telah membaca maklumat integriti sebelum ke sana. Dalam temu ramah tersebut, Cikgu Zakwan menyampaikan pesanan. Murid-murid mestilah mengamalkan nilai murni. Nilai murni membentuk peribadi mulia. Murid-murid mula sedar akan pentingnya sikap integriti dalam kehidupan. Mereka berazam untuk mengamalkannya. Untuk pengetahuan murid-murid semua, sebelum dipanggil SPRM, dulu dikenali sebagai Badan Pencegah Rasuah. Rasuah ini merupakan satu masalah yang besar juga di negara kita ini dan pihak kerajaan sedang berupaya untuk mengatasi masalah ini ataupun mengurangkan budaya rasuah. Jadi adalah baik rombongan sekolah Afifi ini pergi ke SPRM untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Jadi mereka mencatat apa saja maklumat yang diberikan. Lagi satu, bila kita nak pergi satu tempat, contohnya macam Afifi, dia terlebih dahulu membaca. Jika wartawan dan sebagainya bertanya maklumat, sekurang-kurangnya ada sesuatu yang boleh disampaikan. Ambil contoh sifat Afifi. Dalam di sini juga cuba menerapkan tentang nilai-nilai murni. Ada lebih kurang 17 nilai murni yang baik. Jadi murid-murid mesti mengamalkan sebab masalah rasuah di negara kita ni, kalau ikut trend dia semakin menaik. Jadi kita takut generasi sekarang ni ada yang terlibat. Bermula daripada bawah, budaya pencegahan nak mendidik anak-anak ni. Sekarang mari kita tengok ayat tunggal dengan perluasan. Yang pertama, perluasan subjek. Terlebih dahulu, kita kenali dulu apa yang dikatakan ayat tunggal. Contoh, rumah itu terbakar. Itu ayat tunggal. Bagaimana kita sambung jadi perluasan subjek? Contoh ayat dia, rumah di hujung kampung terbakar. Rumah di hujung kampung itu adalah perluasan subjek. Tengok pula yang kedua. Perluasan predikat. Contoh, Halim membeli pensel. Itu ayat tunggal. Apabila kita sambungkan ni jadi ayat tunggal perluasan predikat. Contoh, Halim membeli pensel yang dipesan oleh adiknya.
Sekarang kita tengok pula ayat majmuk dengan perluasan. Pertama, perluasan pada fasa nama ataupun subjek. Contoh, lelaki itu suaminya. Lelaki itu memakai topi. Ada dua ayat. Kita cantumkan dia jadi satu ayat. Lelaki yang memakai topi itu suaminya. Jadilah ayat majmuk perluasan subjek. Sekarang kita tengok pula ayat majmuk dengan perluasan predikat. Contoh, Ahmad memanjat pokok ini. Pokok ini tinggi. Kita sambungkan dia. Ahmad memanjat pokok yang tinggi ini. Jadilah ayat majmuk dengan perluasan predikat. Untuk lebih jelas, cikgu bawa sedikit ulang kaji di sini. Okey, contoh ayat. Ayat tunggal dulu. Puan Diana ialah juru hebah radio. Itu ayat tunggal. Kalau ayat majmuk, dia jadi begini. Puan Diana dan Puan Nora ialah juru hebah radio. Apabila ada dua orang saja, dia akan jadi ayat majmuk. Puan Diana dan Puan Nora. Bila sambung dan saja, dia akan jadi majmuk. Sekarang kita luaskan sikit lagi. Ayat tunggal perluasan subjek. Masih tunggal tetapi perluasan subjek. Contoh, kita ambil nama yang sama. Puan Diana masih bertugas sebagai juru hebah radio. Sebagai juru hebah radio. Itu perluasan subjek. Manakala ayat majmuk perluasan predikat. Bila majmuk ingat tadi dua orang. Puan Diana dan Puan Nora ialah juru hebah sambilan radio. Latihan pada hari ini berdasarkan petikan, kamu dikenaki mengisi tempat kosong di sini. Contoh-contoh ayat iaitu ayat tunggal perluasan subjek, ayat tunggal perluasan predikat, ayat majmuk perluasan subjek, ayat majmuk perluasan predikat. Ini contoh jawapan bagi perenggan yang pertama, ayat tunggal perluasan subjek. Contoh ayat dia, Puan Diana masih bertugas sebagai juru hebah sambilan radio. Itu ayat tunggal. Sebab Puan Diana. Ayat tunggal perluasan subjek, masih tunggal. Beliau bekerja di MACCFN di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Putrajaya. Itu ayat tunggal perluasan predikat. Manakala ayat majmuk perluasan subjek pula, Puan Nora yang bersuara lunak ialah rakan sekerja Puan Diana. Ingat, majmuk ada dua orang. Tengok, Puan Nora ada Puan Diana. Manakala yang kedua, Puan Diana dan Puan Nora sangat komited dengan kerjaya mereka. Ingat, kalau dua watak je, dia akan jadi majmuk. Sekarang ini lebih luas lagi. Ayat majmuk perluasan predikat. Mereka sentiasa berusaha untuk menjadikan siaran ini sebagai pilihan pendengar. Contoh lain, mereka memaklumkan pendengar bahawa MACCFN ialah saluran utama dalam penyebaran mesej integriti. Yang seterusnya, kini siaran MACCFN mempunyai ramai peminat kerana pengguna mula sedar akan pentingnya penerapan integriti. Ini pula latihan yang sama untuk perenggan yang kedua. Ini contoh jawapan. Ayat tunggal perluasan subjek. Afifi gembira ditemu ramah oleh juru hebah. Afifi seorang saja. Ayat tunggal perluasan predikat. Afifi ditemu ramah oleh juru hebah di konti radio. Predikat tempat. Ayat majmuk perluasan subjek. Majmuk, tengok. Afifi dan Cikgu Zakwan. Dua orang ditemu ramah oleh juru hebah. Murid lain. Murid lain yang tekun mendengar siaran ini mencatat banyak perkara penting tentang pendidikan integriti. Ini perluasan subjek. Tengok pula ayat majmuk perluasan predikat. Afifi menjawab soalan juru hebah. Ada dua. Satu Afifi, seorang juru hebah. Jadi majmuk dengan tenangnya kerana dia telah membaca maklumat integriti sebelum ke sana. Perluasan predikatnya. Dalam temu ramah tersebut, Cikgu Zakwan menyampaikan pesanan bahawa murid-murid mestilah mengamalkan nilai-nilai murni untuk membentuk peribadi mulia. Seterusnya, murid-murid mulai sedar akan pentingnya sikap integriti dan berikrar untuk mengamalkannya dalam kehidupan. Ada dua latihan pada ini. Hari ini memang latihan yang agak mencabar bagi kamu. Yang pertama, kamu kena faham apa ayat tunggal,
ayat majmuk, ayat tunggal perluasan subjek, ayat tunggal perluasan predikat. Kena faham betul-betul, tengok balik semula. Semasa yang unit ke-16 itu kamu dah belajar tajuk ni. Ulang kaji balik semula. Sebagai kesimpulannya, tajuk yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan SPRM, iaitu berkaitan dengan rasuah. Jadi kita kena terapkan diri sejak dari kecil lagi membenci rasuah. Umpama kita benci dadah. Aku benci dadah, aku benci rasuah. Itu saja dari cikgu. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.